به وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, nafa'ana Allah bih wa atala Allah umrahu fi afiyah, amin Allahumma amin. Ila an qal, muka surat 13, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu kerana mempelajarinya kerana Allah Subhanahu wa taala dapat menimbulkan ketundukan. Mencarinya adalah ibadah, mengulang-ulangnya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad. Pengorbanan untuk ahlinya merupakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Kerana ilmu merupakan rambu-rambu, yakni petunjuk halal dan haram, penerang jalan para ahli syurga, penghibur dalam kemurungan, sahabat dalam keterasingan, teman bicara dalam kesendirian, petunjuk dalam kelapangan dan kesempitan, senjata menghadapi lawan, dan kebaikan di sisi sahabat. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat beberapa kaum sehingga menjadikan mereka para pemimpin dalam kebaikan dan imam-imam yang diikuti jejaknya, diteladani perbuatannya, dan dijadikan rujukan pendapatnya. Para malaikat ingin bersahabat dengan mereka, dan dengan sayapnya membelai mereka. Setiap yang basah dan yang kering, ikan dan haiwan-haiwan kecil di laut, serta binatang buas dan haiwan-haiwan ternak di darat meminta ampun bagi mereka. Kerana ilmu merupakan kehidupan bagi hati dari kejahilan, dan pelita bagi pandangan dalam kegelapan. Dengan ilmu, seorang hamba dapat mencapai kedudukan orang-orang baik dan darjat yang sangat tinggi di dunia dan akhirah. Memikirkan ilmu setara dengan puasa, mengajinya seimbang dengan bangun malam. Dengannya terjalin silaturrahim, dan dengannya pula diketahui yang halal dari yang haram. Ilmu adalah pemimpin amal, dan amal mengikutinya. Orang-orang bahagia, iaitu suada, diilhami dengannya, sedangkan orang-orang celaka diharamkan atasnya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Orang yang paling bertakwa di antara mereka." Mereka kemudian mengatakan, "Bukan tentang itu yang kami tanyakan." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau begitu, Nabi Yusuf, dia seorang nabi, putera seorang nabi, iaitu anak kepada Nabi Yaqub, yang merupakan putera seorang nabi pula, iaitu Nabi Ishaq, dan putera Khalilullah, iaitu Nabi Ibrahim." Mereka mengatakan lagi, "Bukan tentang itu yang ingin kami tanyakan." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah kalian bertanya tentang sumber-sumber di kalangan bangsa Arab? Orang yang baik di masa jahiliyah adalah orang yang baik di masa Islam bila mereka memiliki pemahaman." Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksudkan sumber-sumber di kalangan orang Arab adalah asal usulnya, sedangkan yang dimaksudkan dengan mereka memiliki pemahaman adalah mereka menjadi alim dalam hukum-hukum syariat berupa fiqh ataupun fiqh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang memberikan syafaat di hari kiamat, iaitu para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih mengatakan, setelah menyebutkan hadis ini, sungguh agung kedudukan yang berada di bawah kenabian dan berada di atas kesyahidan, meskipun terdapat keterangan mengenai keutamaan kesyahidan. Saya
iaitu penulis katakan hal tersebut merupakan dalil bahawa para ulama yang mengamalkan ilmunya lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan para syuhada yang terbunuh dalam peperangan untuk membela agama. Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan dakwat ataupun tinta para ulama ditimbang dengan darah para syuhada, maka tinta para ulama lebih berat dibandingkan dengan darah para syuhada. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kalian harus memperoleh ilmu sebelum ia diangkat, dan diangkatnya ilmu adalah dengan matinya para perawi ilmu. Demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, sungguh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada ingin agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka sebagai ulama, kerana mereka melihat kemuliaan para ulama. Demikian yang disebutkan dalam kitab Al-Ihya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di sini disebutkan satu riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal tentang kelebihan ilmu. Disebutkan di sini bahawa pelajarilah ilmu kerana mempelajarinya kerana Allah dapat menimbulkan ketundukan, iaitu kalau seseorang itu benar niatnya menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas niatnya mencari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, sama ada ilmu syariat ataupun ilmu dunia yang dianggap sebagai fardu kifayah, akan tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi asbab manfaat untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan ianya akan menjadi asbab dia mendapatkan sifat tawaduk. Barang siapa yang mempunyai ilmu dipelajari ni kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun mempelajari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat sifat at-tawadhu. Maka orang yang mempelajari ilmu agama tapi sifatnya tidak tawadhu, maka pada hakikatnya ada kekurangan dalam niatnya. Ada kekurangan dalam niatnya sehingga semakin banyak dia belajar ilmu tapi dia semakin jauh daripada sifat-sifat ahli ilmu. Sebab itu disebutkan dalam oleh Imam Ghazali, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi petunjuknya tidak bertambah, maksudnya amalannya tidak bertambah ataupun sifat-sifat mulianya tidak bertambah. Sifat akhlak-akhlak Al-Quran ataupun akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertambah dalam dirinya, maka pada hakikatnya dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencarinya adalah ibadah, menuntut ilmu adalah satu ibadah. Naam, mengulang-ulangnya adalah tasbih, iaitu banyak mana semakin banyak kita mengulang ilmu itu, ini merupakan satu ibadah, satu tasbih, satu amalan sunat yang kita lakukan, walaupun kadang-kadang tak terasa seperti satu ibadah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok para ulama, mereka menyibukkan masa mereka, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sewaktu tidur di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, anak Imam Ahmad bin Hanbal nak cek Imam Asy-Syafi'i apa dia buat waktu malam. Jadi daripada lepas isyak sampailah ke subuh, dia cuba perhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi dilihat Imam Syafi'i baring, disediakan air wuduk tapi tidak dicuit air wuduk tu. Dia nampak Imam Asy-Syafi'i hanya baring, lepas tu kadang-kadang bangun seakan-akan menulis sesuatu, kemudian dia baring balik, kemudian dia bangun balik tulis sesuatu, obat dia tidur balik ataupun baring balik sampai ke subuh. Kemudian anaknya komplain ataupun beritahu kepada ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal bahawa Imam Syafi'i tidak seperti mana yang dikatakan oleh ayahnya, iaitu satu orang alim, satu orang salih dan sebagainya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada gurunya, iaitu agar supaya dapat diterangkan kepada anaknya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahawa sepanjang malam aku dapat menyelesaikan beberapa puluhan ataupun ratusan masalah agama, yang mana dengan diselesaikan masalah agama tersebut sampai sekarang ni kita masih mengambil manfaat daripada apa yang dilakukan ibadah, yakni di sepanjang malam hanya memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah agama supaya ini dapat diamalkan, yang mana manfaat itu lebih besar, manfaat mutaaddi yang ianya
kalau seseorang itu melakukan ibadah sunat, manfaatnya hanya dapat kepada orang yang melakukan ibadah sunat tersebut. Tapi ilmu yang bermanfaat ini, kalau dimanfaatkan oleh orang lain, maka ianya mengalir kepada orang lain manfaat tersebut. Maka itu manfaat yang lebih kepada orang lain itu, ataupun yang mengalir kepada orang lain, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada manfaat yang hanya eksklusif untuk orang yang melakukan perkara tersebut. Nah, mengulang-ulangnya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad. Membahas tentang masalah agama adalah jihad, pengorbanan untuk ahlinya, merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tengok para ulama, berapa ramai di kalangan mereka yang bersusah payah untuk menyampaikan ilmu. Mereka mengorbankan diri mereka, mereka mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan waktu mereka, bahkan terkadang tidak dapat memberi waktu untuk ahli keluarga mereka hanya untuk menyampaikan agama. Berjauhan, terpaksa berjauhan daripada ahli keluarga hanya untuk menyampaikan ilmu agama, ataupun untuk menyampaikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Dan subhanallah, kadang-kadang satu kelebihan ilmu ni, kadang-kadang bila dipelajari dengan niat yang betul dan kita mendapat kelazatan terhadap ilmu tersebut sewaktu belajar ataupun sewaktu mengajar, kadang-kadang kita tak rasa sebagai satu ibadah. Jadi kadang-kadang tak ada sifat riak dekat situ, yang disebabkan mempelajarinya kalau diberikan ikhlas dan diberikan kenikmatan mempelajari dan mengajarnya, maka terkadang tak ada riak ataupun tak ada nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Bahkan makin diberi, makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dikata orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bercahaya ni, yakni mereka ni tak ada berebut pangkat. Kerana apa? Cahaya dengan cahaya ni bila bergabung, ia menjadi lebih terang. Dia tak ada nak berebut kawasan. Yakni cahaya dia tak ada, cahaya ni lebih terang daripada cahaya ni, lepas tu cahaya ni nampak lebih terang lah. Yakni cahaya bila dia berkumpul satu dengan yang lain, dia akan hanya lebih menerangi daripada kawasan tersebut, dan tak ada perebutan kat situ. La ilaha illallah. Naam, kerana ilmu merupakan tanda ataupun petunjuk kepada halal dan haram, penerang jalan para ahli syurga, penghibur dalam kemurungan, sahabat dalam keterasingan. Subhanallah, kalau kita tengok orang-orang alim yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yakni mereka tak perlukan teman, mereka tak perlukan kawan, bahkan ilmu ataupun kitab mereka itu adalah teman mereka. Mereka akan sibukkan diri mereka dengan kitab dan dengan ilmu itu, sehingga hatta tak ada kawan, mereka tak ada rasa keseorangan sebab mereka mempunyai ilmu. Bahkan pada hakikatnya bila kita menulis ataupun membaca, mempelajari daripada kitab-kitab orang-orang salih ataupun para ulama, pada hakikatnya kita sedang duduk bersama mereka. Kita sedang duduk bersama mereka, kita dapat dengar daripada cara pemikiran mereka dan ilmu yang mereka sampaikan. Bahkan dalam kitab-kitab orang-orang salih ni, kebanyakan mereka akan mendoakan bagi orang-orang yang membaca ataupun mempelajari kitab-kitab mereka. Jadi setiap kali kita baca part yang mereka doa untuk orang-orang yang membaca, kita akan mendapat keberkatan daripada doa mereka. Bahkan kita akan juga mendapat syafaat daripada mereka, bagi mereka-mereka yang diberikan Allah akan syafaat. La ilaha illallah. Teman bicara dalam bersendirian, petunjuk dalam kelapangan dan kesempitan, senjata menghadapi lawan, dan kebaikan di sisi sahabat. Dengannya Allah mengangkat darjat beberapa kaum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Al-Quran. Allah mengangkat sebahagian manusia dengan Al-Quran dan merendahkan darjat setengah manusia dengan Al-Quran. Bagi mereka-mereka yang memuliakan Al-Quran, diangkat darjat mereka dengan Al-Quran. Bagi mereka-mereka yang tidak mengutamakan Al-Quran, meletakkan Al-Quran di belakang mereka, waliyadzubillah, mereka akan direndahkan ataupun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengannya Allah mengangkat darjat beberapa kaum sehingga menjadikan mereka para pemimpin dalam kebaikan dan imam-imam yang diikuti jejaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tapi nak dapatkan ilmu ini perlu ada kesabaran.
nak dapatkan ilmu perlu ada kesabaran. Allah sebutkan waja'alnahum a'immah, kami jadikan mereka ini petunjuk-petunjuk atau imam-imam, bi amrina lamma sabaru, apabila mereka mempunyai sifat sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka beriman dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Para malaikat ingin bersahabat dengan mereka dan dengan sayapnya membelai mereka. Nah, kita dah bahaskan tentang ini. Setiap yang basah dan yang kering, ikan dan haiwan-haiwan kecil di laut serta binatang buas dan haiwan-haiwan ternak di darat meminta ampun bagi mereka. Walhasil, subhanallah, haiwan di darat ataupun haiwan di laut lebih banyak daripada haiwan di darat. Allah Ta'ala alam tentang haiwan di angin ataupun burung-burung, tak tahu sama ada mereka lebih banyak ataupun lebih sikit. Tapi ala kulli hal, seluruh haiwan di darat dan juga di lautan semuanya meminta istighfar bagi sahibul ilm, orang yang mempelajari ataupun orang yang mengajarkan ilmu. Kerana ilmu merupakan kehidupan bagi hati dari kejahilan dan pelita bagi pandangan dalam kegelapan. Dengan ilmu seorang hamba dapat mencapai kedudukan orang-orang baik dan darjat yang sangat tinggi di dunia dan akhirah. Dekat dunia dia dimuliakan dengan ilmu tersebut, dan dekat akhirah dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Memikirkan tentang ilmu sama dengan berpuasa, mengajinya seimbang dengan bangun malam. Tetapi kata Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengatakan, orang yang menuntut ilmu tapi dia tak bangun malam, tak boleh anggap dia sebagai orang alim. Yang ini punya diambil berat tentang bangun malam ini, sehingga dikatakan bahawa orang yang tak bangun malam tak boleh dianggap sebagai talib ilm. Jadi maksudnya orang yang menuntut ilmu perlu untuk ada bahagian bangun malam. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Orang yang dianggap yang berilmu adalah orang-orang yang bangun malam. Di waktu malam dia berdiri di hadapan Allah, di waktu malam dia sujud kepada Allah, di waktu malam dia mengharapkan rahmat Allah, di waktu malam dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam mereka menangis, memohon ampun, seakan-akan mereka ni berdosa sedangkan mereka tak buat dosa. Di akhir malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala membahagikan waktu malamnya kepada 3. Imam Syafi'i membahagikan waktu malamnya kepada 3. Satu bahagian untuk dia menulis, satu bahagian untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu bahagian untuk dia tidur. Naam. Wa hakadha. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila balik rumah akan bahagikan waktu dia di rumah kepada 3 bahagian. Satu waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu bahagian untuk ahli keluarganya, dan satu bahagian untuk dirinya sendiri, untuk rehat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengannya terjalin silaturahmi, dan dengannya pula diketahui yang halal dan haram. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal mengikutinya. Naam. Orang-orang bahagia diilhami dengannya, sedangkan orang-orang celaka diharamkan atasnya. Dekat sini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, siapakah orang yang paling mulia? Man akramun nas? Siapa? Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka, sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang-orang paling bertakwa. Kemudian diorang tanya, itu bukan maksud kami wahai Rasulullah. Maka Rasulullah jawab pula, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Antara yang paling mulia, orang yang mulia, anak kepada orang mulia, anak kepada orang mulia, anak kepada orang mulia. Kemudian diorang cakap, bukan itu yang kami maksudkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu
sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang-orang yang baik di zaman jahiliyah apabila mereka memahami. Maksudnya sifat-sifat mulia ni datang daripada asal usul. Maksudnya bila satu keluarga itu mempunyai sifat-sifat yang mulia ataupun mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, maka apabila mereka faham agama, maka menambahkan kemuliaan kepada diri mereka. Iaitu kadang-kadang orang yang bukan Islam tapi mereka ada sifat-sifat mulia, tapi untuk menambahkan kemuliaan tersebut bila mereka masuk Islam, bila mereka mempunyai ilmu yang terkait dengan agama Islam. Seperti apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, mengatakan yang dimaksudkan sumber-sumber di kalangan orang Arab adalah asal usulnya, sedangkan yang dimaksudkan dengan mereka memiliki pemahaman adalah menjadi alim dalam hukum syariat. Kemudian disebutkan tentang kelebihan para ulama. Para ulama ni di bawah maqam, di bawah darjat kenabian dan di atas darjat para syuhada. Dan darah ataupun tinta dakwat para ulama itu lebih tinggi, lebih berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi pahala berbanding dengan darah orang yang mati syahid. Dan kita tahu orang yang mati syahid ni sebelum darahnya tumpah ke bumi dah diampunkan dosanya, dia boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya yang telah ditentukan untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang yang alim yang mengamalkan ilmu mereka itu dia punya syafaat lebih besar. Disebutkan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bih. Disebutkan bahawa satu orang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani komplain bahawa salah seorang daripada teman dia mimpi kena azab dalam kubur. Jadi minta didoakan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, adakah dia pernah berjumpa dengan aku? Dia kata rasanya tak pernah. Tu ditanyakan, adakah dia pernah hadir dalam majlis aku? Kata rasanya tak pernah. Adakah dia pernah apa lagi satu soalan? Walhasil yang terakhir dia kata, disebutkan bahawa tapi pernah sekali rombongan kamu datang lalu bersama anak murid yang ramai dekat atas padang pasir, maka debu-debu yang berterbangan daripada perjalanan tersebut, Syekh Abdul Qadir dan anak muridnya berjalan, debu-debu naik, maka debu-debu tersebut terkena kepada orang tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir pun kata, kalau macam tu aku boleh bagi syafaat dekat dia. Nak tunjukkan apa dekat sini? Point dia nak tunjuk mujalasatus salihin, nak dapat keberkatan ataupun nak dapat syafaat daripada orang-orang alim ataupun daripada orang saleh, sama ada dengan duduk bersama mereka, dilihat ataupun melihat kepada mereka, duduk dalam majlis mereka ataupun bersalaman dengan mereka, ataupun hatta kita berada dalam majlis mereka, kita di akhir saf kan, jauh dia orang kat depan sekali, tapi kita duduk dengan mereka ataupun terkena, nak cakap habuk tu macam kinayah lah kan, macam paling sikit kita dapat daripada mereka pun insya-Allah kita akan mendapat syafaat daripada mereka ataupun dapat pengampunan daripada asbab mereka. Wahakadha pentingnya duduk ataupun betapa besarnya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang salih. Kemudian antara yang disebutkan duduk dengan para ulama ataupun orang-orang salih ni, kita biasanya dengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala contohnya orang yang sembahyang salat fardu berjemaah tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, maka akan diberikan dua pelepasan daripada api neraka dan pelepasan daripada sifat nifaq. Maka sebahagian daripada para ulama bukan hanya 40 hari dia dapat fadilat tersebut, tapi kadang-kadang 4 tahun, kadang-kadang 40 tahun, kadang-kadang seumur hidup ni daripada balik sampai mereka meninggal dunia tak pernah tinggal takbiratul ihram ma'al imam. Syuf berapa banyak pelepasan daripada api neraka dan daripada sifat nifak yang mereka dapat. Dia macam tiket lah kan Allah bagi. Contohnya disebutkan bahawa kalau misal ni, contohnya macam tadilah, jadi dia dapat banyak tiket pelepasan daripada api neraka, tapi dia guna satu je pun, kadang-kadang dia tak guna pun, punya Allah ampunkan dosa dia banyak, ataupun dia dapat
fadilat Lailatul Qadar dan sebagainya, banyak fadilat yang mereka dapat. Jadi diorang takkan guna extra tiket tu. Jadi siapa dia akan berikan? Akan berikan kepada orang-orang yang ada takluk dengan mereka, yang terutamanya adalah ahli keluarga mereka dan juga orang-orang murid mereka ataupun orang-orang yang dekat, yang setia bersama mereka. Maka itu antara asbab kita ataupun kepentingan kita duduk bersama orang-orang salih ataupun orang-orang alim, kerana mereka ni dapat banyak tiket daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat VIP tiket daripada Allah seperti pengampunan dan tempat-tempat yang mulia di akhirat nanti. Maka dengan kita duduk bersama mereka, kita akan dapat perkara-perkara tersebut daripada mereka, insya-Allah. Nah, kemudian footnote ni daripada awal sampai habis tak ada benda sangat, tapi yang nombor 22 disebutkan tentang imam para tabi'in Abu Sa'id Hasan bin Yasar Al-Basri, lahir pada tahun 21 selepas hijrah. Maksudnya dilahir kurang lebih zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 11 hijrah kurang lebih. Kemudian Sayyidina Abu Bakar 2 tahun setengah selepas itu. Maka tahun 21 tu kurang lebih dalam pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dia meninggal dunia pada tahun 110 hijrah. Pemimpin orang-orang pada masanya, baik dalam ilmu, amal maupun hal ihwalnya. Imam Ghazali mengatakan Al-Hasan Al-Basri adalah orang yang perkataannya paling mirip dengan perkataan para nabi dan paling mirip petunjuknya dengan as-sahabah. Maksudnya jalan hidupnya tu paling mirip dengan sahabat. Sebab apa? Sebab dia adalah anak murid kepada sahabat-sahabat Nabi. Bahkan disebutkan dia merupakan anak murid kepada puluhan kepada as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka nak jadi orang hebat, kena duduk dengan orang yang hebat. Kita ada peluang untuk nak duduk bersama orang-orang salih, orang-orang alim yang diiktiraf kesalihan dan kealimannya itu oleh orang alim yang datang sebelum mereka. Dia bukan ikut title ataupun syahadah ataupun follower. Kita bukan tengok orang alim ni mengikut kadar berapa banyak follower yang dia ada, berapa banyak Facebook ataupun pengikut dia lah. Kita tengok orang dia ni belajar daripada siapa yang iktiraf akan kealiman ataupun kesalihannya. Maka bila dia duduk dengan orang-orang yang hebat di zaman dia, maka walaupun kadang-kadang pada mata kita dia tak nampak hebat, tapi sebenarnya dia adalah orang yang hebat. Sebab apa? Sebab kita ni biasanya pandang orang hebat bila dia jadi masyhur, bila dia jadi ramai follower, bila dia pandai bercakap. Sedangkan al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Kita sebutkan sebelum ni, ilmu itu, hakikat ilmu adalah ketakwaan kepada Allah, yang mana dengan sifat takwa yang ada dalam hati orang-orang berilmu tu dikenali dia sebagai ahli ilmu. Bukan dengan pandai bercakap, pandai berhujjah lah. Tu bukan tanda orang berilmu. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu wa laysa bikathratil qil wal qal wala bikathratil jidal. Dia bukan dengan pandai bercakap ataupun pandai berpidato ataupun pandai berdebat lah. Tu bukan tanda orang yang berilmu. La ilaha illallah. Bahkan kalau orang yang suka berdebat tu tak dianggap sebagai ahli ilmu. Disebutkan tentang ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Tidak sesat orang yang diberikan petunjuk setelah mereka berada di atas petunjuk, kecuali apabila mereka diberikan sifat suka berdebat. Maksudnya sifat suka berdebat ni bukan satu sifat yang mulia, bukan sifat yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis bahawa orang yang meninggalkan perdebatan kerana dia tidak ada hujjah, dia tinggalkan perdebatan sebab dia tak ada hujjah. Memang dia tak ada. Tapi kadang-kadang ada je orang yang tak ada hujah, suka berdebat. Dia tinggal perdebatan sebab dia rasa dia tak ada hujah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia syurga fi rabadil jannah, dekat syurga yang bawah. Tapi orang yang ada hujah, dia tahu dia boleh menang pun kalau dia nak debat, tapi dia tinggalkan perdebatan. Sebab apa? Sebab itu bukan satu perkara yang baik untuk melakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia syurga di a'lal jannah, dekat syurga yang tinggi. La ilaha illallah. Naam. Bahkan adab untuk mengajak orang kepada kebaikan adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan.
ajaklah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah, dengan lemah lembut, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan kalau perlu pun berdebat dengan, apabila kita nampak ada kebaikan dalam perdebatan tersebut. Tapi kalau hanya sekadar nak menunjukkan kehebatan, itu bukan asbab ataupun bukan Allahumma salli ala Muhammad, bukan asbab, bukan reason untuk kita berdebat. Reason untuk kita berdebat bila kita rasa, bila kita keluarkan hujah, mereka dapat terima kebenaran tersebut. Tapi kalau untuk nak saja-saja suka tunjuk hebat lah, tu bukan niat ataupun bukan reason untuk berdebat. Satu hari Nabi SAW sewaktu berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW berehat untuk minum air. Jadi dekat tempat Nabi minum air tu ada golongan datang. Jadi orang ni dia kata, aku dengar daripada kota Makkah tu ada orang yang meninggalkan daripada agama datuk nenek mereka, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'din, iaitu dia gunakan perkataan yang tak elok. Digunakan perkataan tak elok kepada terhadap Rasulullah ni lah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadzalika yaz'umun. Macam itulah cara diorang fikir. Maksudnya Nabi tak kata diorang ni apa yang diorang cakap tentang Rasulullah salah ke apa ke. Diorang tengah cakap tentang Rasulullah, cakap buruk tentang Rasulullah, tapi Nabi cakap begitulah apa yang mereka fikirkan, yang sangkakan. Maksudnya Nabi tak kata mereka salah, tapi Nabi hanya fikir itu cara mereka fikir atau cara mereka faham apa yang disampaikan oleh Rasulullah, macam tu. Jadi khalas, tak ada Nabi nak kena. Bahkan para Nabi pun bila berhujah ataupun mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ramai yang mengatakan mereka ni ahli sihir ataupun tak betul ataupun orang yang sesat. Tapi Nabi para Nabi dan para Rasul tak ada nak berhujah, nak berdebat, tunjukkan poin-poin ataupun bukti-bukti. Tak ada. Khalas, dia cakap aku adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, bas terima, tak terima masih muskilah. Bahkan Nabi SAW seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, iaitu bila Nabi berdakwah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi akan wa inna aw iyyakum ala hudan aw fi dhalalin, sama ada aku ataupun kamu berada dalam kebenaran ataupun kesesatan yang nyata. Nabi tak ada kata aku 100% betul, walaupun apa yang Nabi sampaikan itu betul. Tapi sifat tawaduk dan berlapang dadanya Rasulullah SAW tak pernah nak force orang untuk nak ini yang betul, muktamad yang ni betul, tak ada mafis thani yang ni. Khalas, Nabi okey, ini yang benar yang aku sampaikan, tapi kalau kamu nak rasa apa yang kamu buat benar, masih muskilah. Punya sebab tu penting ilmu. Bila orang yang ada ilmu ni, dia akan kurang bercanggahan ataupun bersalah fahaman dengan orang lain. Dia rasa okey, dia ada bukti dia, orang lain pun ada bukti orang lain atas apa yang mereka fikirkan. Kemudian yang ketiga ataupun muka surat seterusnya, perkataan salaf dan khalaf mengenai keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Salaf ni orang-orang yang terdahulu, khalaf orang-orang yang terkemudian. Ketahuilah bahawa keutamaan ilmu diketahui oleh setiap orang, kerana ilmu dikhususkan bagi manusia. Semua hal ataupun kecuali ilmu, semua hal dimiliki oleh manusia dan haiwan, seperti keberanian, kekuatan, kasih sayang dan sebagainya. Iaitu ilmu yang dikhususkan untuk manusia itu khusus untuk manusia. Adapun ilmu-ilmu lain bercampur, iaitu haiwan pun ada ilmu tersebut, manusia pun ada ilmu tersebut. Dengan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan keutamaan Nabi Adam dibanding para malaikah dan memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya. Ilmu juga merupakan wasilah ataupun sarana perantaraan untuk mencapai kebahagiaan abadi jika perbuatannya sesuai dengan tuntutan ilmu. Maksudnya ilmu saja tak cukup, kena melakukan amalan yang sesuai dengan tuntutan ilmu, baru akan mendapat manfaat ilmu tersebut. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah mengatakan, ilmu lebih baik daripada harta.
Ilmu menjagamu sedangkan harta engkau yang menjaganya. Hadza wadih, ni jelas. Duit kita kena fikir, harta kita kena jaga, akan tapi ilmu menjaga kita. Dengan ada ilmu kita dapat menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah, dapat menyelamatkan kita daripada api nerakanya Allah, bahkan dapat menyelamat kita daripada keburukan-keburukan di dunia dengan ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu bertambah dengan diberikan sedangkan harta berkurangan jika dibelanjakan. Naam. Ilmu adalah penguasa sedangkan harta adalah yang dikuasai. Ilmu yang mempunyai kekuatan, harta itu dikuasai. Ilmu memberikan kepada seorang alim ketaatan dalam kehidupannya dan nama baik setelah kewafatannya. Jika seorang alim beramal dengan ilmunya, maka akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan setelah dia meninggal dunia masih lagi disebutkan. Sebab tu kalau kita tengok banyak majlis-majlis untuk mengingati kewafatan orang-orang alim di zaman terdahulu dilakukan. Antaranya kalau kita dengar kadang-kadang dilakukan majlis haul. Haul ni maksudnya dilakukan majlis tahlil untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, untuk mengingati daripada perjalanan hidup mereka yang baik dan bakti yang telah mereka curahkan kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk kita lakukan juga seperti mereka. Bukan hanya sekadar nak menyambut ataupun untuk mengingati pemergian mereka, tapi apabila dibacakan tentang sirah kehidupan mereka itu, kita dapat mengambil iktibar. Seperti mana Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabi-nabi yang terdahulu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, dan kami ceritakan tentang nabi-nabi yang terdahulu kepada kamu wahai Rasulullah Muhammad, supaya kamu diberikan kesabaran dan diberikan kemantapan untuk berjalan atas jalan yang benar. Hatta Nabi Muhammad SAW diceritakan tentang nabi-nabi yang terdahulu kepadanya. Jadi lebih penting untuk kita ni lebih memerlukan cerita-cerita orang-orang salih, orang-orang alim terdahulu, supaya kita dapat istiqamah dalam melakukan amal ibadah, istiqamah dalam menuntut ilmu. La ilaha illallah. Mencintai ilmu merupakan ajaran agama. Adapun harta, manfaatnya hilang bila tiada. Bila tak ada harta, tak boleh nak menggunakan manfaat daripada harta tersebut, sebab dah tak ada. Para penyimpan harta telah mati ketika mereka masih hidup, sedangkan para ulama tetap hidup selamanya. Fizik mereka boleh hilang, tapi gambaran mereka tetap ada di dalam hati. Orang-orang salih ni walaupun mereka telah meninggalkan kita, tapi nasihat mereka masih lagi kita boleh ingat. Hatta wajah mereka kita boleh ingat. Beliau juga mengatakan, Naam, an-nasu min jihati tamthili akfa'u, abuhum Adamu wal ummu Hawwa'u, fa in yakun lahum fi aslihim syarafun yufakharuna bihi fattinu wal ma'u, mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda adillau, wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u, fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abadan, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. La ilaha illallah. Sebutkan gambarannya manusia adalah sama, iaitu manusia daripada segi outward, luarannya nampak sama. Ayah mereka datang daripada Nabi Adam dan ibu mereka adalah Siti Hawa. Jika mereka mempunyai kemuliaan dalam asal mereka yang dapat dibanggakan, maka hanyalah tanah dan air. Kerana apa? Asal usul mereka sama, tanah dan air. Bukanlah kebanggaan selain memiliki ahli ilmu. Bukanlah kebanggaan selain milik ahli ilmu. Maksudnya hanya orang yang berilmu ni dapat dibanggakan. Itu kalau nak banggakan adalah dengan ilmu. Sungguh mereka petunjuk hidayah bagi mereka yang mencarinya, bagi yang mencarinya. Nilai setiap orang bergantung pada bagusnya ilmu. Ataupun yang lebih mudah untuk nak faham, nilai setiap manusia itu akan kebolehan yang dia ada. Seseorang itu dinilai dengan kebolehan yang dia ada ataupun dengan ilmu yang dia miliki. Dan orang jahil terhadap ahli ilmu adalah musuh. Naam. Raihlah ilmu, dengannya kau akan hidup selamanya. Manusia mati dan ahli ilmu tetap hidup. La ilaha illallah.
Kalau daripada zaman dulu sampai sekarang, berapa ramai orang-orang yang memiliki daripada kekayaan, orang-orang yang memiliki daripada kerajaan, orang-orang yang memiliki selain daripada ilmu dan amal saleh yang hidup dalam zaman mereka, berapa ramai. Tapi yang disebutkan sampai sekarang hanya orang-orang yang berilmu. Daripada zaman Rasulullah, daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, dari zaman tabi'in, Imam Syafi'i. Berapa ramai orang yang hidup di zaman Imam Syafi'i, tapi yang disebutkan Imam Syafi'i, tapi ilmunya tak, daripada segi hartanya dia mungkin tak ada harta, ma'indu syai', tapi ilmu yang dia miliki yang bermanfaat itu menyebabkan sampai sekarang namanya masih disebutkan dengan kemuliaan. Berapa ramai daripada zaman Imam Syafi'i, daripada zaman yang tadi Imam Hasan Basri dan sebagainya, berapa ramai orang-orang yang memiliki kekayaan dan pangkat dan darjat di sisi manusia, akan tetapi tidak disebutkan. Khalas, mereka meninggal dunia dan meninggal juga segala apa yang mereka ada. Beliau juga mengatakan, cukuplah ilmu sebagai sesuatu yang mulia. Orang yang tidak memilikinya suka mengakuinya dan senang bila dinisbahkan dengannya, dianggap orang yang berilmu. Dan cukuplah kejahilan sebagai sesuatu yang tercela, kerana orang yang jahil ingin berlepas diri, tak suka dipanggil jahil, berlepas diri darinya dan akan marah bila dinisbahkan dengannya, bila dianggap orang yang jahil. La ilaha illallah. Satu kemuliaan untuk orang yang berilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu suka mengaku ada ilmu dan happy bila orang panggil dia orang yang berilmu. Tapi orang yang jahil cukup sebagai satu kehinaan. Orang yang jahil sendiri tak suka dipanggil orang yang jahil. La ilaha illallah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan berkaitan dengan firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, iaitu kebahagiaan di dunia adalah ilmu dan ibadah, sedangkan kebahagiaan di akhirat adalah syurga. Beliau juga mengatakan, seandainya ilmu mempunyai bentuk, nescaya bentuknya lebih bagus daripada matahari, bulan, bintang dan langit. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Sulaiman diperintahkan untuk memilih antara ilmu dan harta dan kerajaan. Ternyata beliau memilih ilmu, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dan kerajaan kepada dia. Nabi Isa AS mengatakan, barang siapa yang belajar, beramal dan mengajar, maka dia dipanggil sebagai orang yang agung di alam langit, fi alamil malakut, alam langit ataupun alam ghaib, iaitu makhluk-makhluk, penghuni-penghuni yang kita tak nampak, makhluk Allah yang kita tak nampak, akan memuliakan orang yang mempelajari ilmu, beramal dengan ilmu dan mengajarkan ilmu, walaupun penduduk dunia tak kenal. Sebab tu disebutkan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia dipanggil sebagai majhulun inda ahli al-ard, masyhurun inda ahli sama, orang yang tidak dikenali dekat dunia tapi masyhur, orang yang terkenal di kalangan penduduk langit. Jadi kita nak terkenal dekat penduduk bumi ke nak terkenal dengan penduduk langit? Kita pilih. Tapi orang zaman sekarang ni kita sibuk nak dikenali oleh orang dekat dunia, nak dipuji, nak di like, nak di follow dekat tu. Tapi tak manfaat. Tapi kalau malaikat puji kita, malaikat suka kita, kita dikelilingi oleh para malaikat yang mana mereka itu cahaya. La ilaha illallah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, orang alim dan orang yang belajar bersama-sama berada dalam kebaikan, dan manusia selainnya adalah liar, tidak ada kebaikan pada mereka. La ilaha illallah. Maksudnya orang yang mempunyai kebaikan pada hakikatnya adalah hanya orang yang mempelajari ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Jadi kita sentiasa niat untuk jadi penuntut ilmu. Kita sentiasa berada dalam kebaikan, insya-Allah. Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, perumpamaan ulama di bumi adalah bagaikan bintang di langit. Ketika nampak, manusia mendapatkan petunjuk darinya, dan ketika hilang, menjadikan mereka bingung. Abu Muslim Al-Khawlani ni adalah orang yang diberikan karamah seperti mana diberikan Nabi Ibrahim mukjizat. Nabi Ibrahim bila dicampakkan ke dalam api tak terbakar. Abu Muslim Al-Khawlani ni satu hari dia diuji. Satu orang ni tanya dia sama ada, Allahumma salli ala Muhammad,
orang ni mengaku jadi nabi. Orang ni mengaku jadi nabi. Jadi ditanya Abu Muslim ni, adakah kamu mengaku Nabi Muhammad sebagai nabi? Dia kata ya. Adakah kamu mengaku aku menjadi nabi? Dia kata aku tak dengar apa yang kamu cakap. Inni samamun amma taqulun. Aku tak dengar, aku pekak, tak boleh dengar apa yang kamu cakap. Kemudian dipotong tangan kanannya. Wabadin orang tu tanya lagi, adakah kamu yakin Nabi Muhammad seorang nabi? Dia kata na'am. Adakah kamu yakin aku nabi? Dia kata inni samamun amma taqulun. Aku tak dengar apa yang kamu cakapkan. Jadi dipotong tangan kiri. Dan perkara ini dilakukan depan mak dia. Wabadin dia tanya lagi, adakah kamu mengaku Nabi Muhammad sebagai nabi? Dia kata ya. Adakah kamu mengaku aku sebagai nabi? Dia kata aku tak dengar apa yang kau cakap. Dipotong kaki kanannya. Na'am. Ataupun tangannya saja. Lepas tu walhasil kemudian dilepaskan ataupun dicampakkan dia ke dalam api. Dan bila dicampakkan dalam api, tak terbakar. Jadi salah seorang penasihat kepada orang yang mengaku nabi ni kata, orang ni berbahaya, baik kamu exile dia, ini campak dia jauh-jauh, keluarkan dia daripada negara ni, dia berbahaya ataupun negeri ni. Jadi dia pun keluar, dia pun lari ke kota Madinah. Berita sampai kepada Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia dimuliakan ataupun diletak di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku berbangga kerana Allah Subhanahu wa taala telah berikan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan kita pernah sebutkan bahawa iaitu karamah ataupun mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi di zaman dahulu ataupun kepada para kekasih Allah di zaman umat-umat yang terdahulu, apa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad ni lebih mulia ataupun lebih bernilai, lebih agung. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan perumpamaan ulama di bumi adalah bagaikan bintang di langit, ketika nampak manusia mendapat petunjuk darinya dan ketika hilang menjadikan mereka bingung. Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Para raja menjadi penguasa atas manusia, sedangkan para ulama menjadi penguasa atas para raja. Kalau ulama yang betul lah, ulama yang betul berani menegakkan kebenaran, maka dia akan memberikan nasihat yang betul. Sayyidina Sufyan bin Uyainah mengatakan di dunia ini tidak ada pemberian yang lebih utama dibandingkan kenabian, dan setelah kenabian tidak ada yang lebih utama dibandingkan ilmu dan fiqh, iaitu pemahaman agama. Beliau kemudian ditanya tentang siapa ini. Beliau mengatakan tentang fuqaha semuanya. Bahkan disebutkan orang yang diberikan Al-Quran, sama ada penghafalan Al-Quran ataupun pemahaman Al-Quran, maka dia telah diberikan kenabian, cumanya kenabian tu dah berakhir. Maksudnya ilmu kenabian tu diberikan kepadanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia meraihnya dengan ilmu. Nakkan dunia, kena ada ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia meraihnya dengan ilmu, kerana kedua-duanya membutuhkan, iaitu memerlukan ilmu. Beliau juga mengatakan barang siapa yang tidak menyukai ilmu, tidak ada kebaikan padanya, kerana sesungguhnya ilmu itu kehidupan bagi hati dan pelita bagi pandangan. Dan kita berada di akhir zaman, berapa banyak kita dilalaikan, diperindahkan dengan perkara-perkara yang melalaikan kita, sehingga tidak diberi perhatian terhadap ilmu. Anak-anak muda zaman sekarang ni tak menganggap ilmu itu sebagai satu perkara yang best. Mereka lebih suka dengan handphone, lebih suka kepada gadget, lebih suka kepada perkara-perkara yang melalaikan. Tapi ilmu, kalau kita tengok dalam majlis-majlis ilmu ataupun dalam kelas-kelas, berapa ramai sahaja anak muda yang hadir. Fath Al-Musili mengatakan, bukankah orang yang sakit jika tidak diberi makan, minum dan ubat akan mati? Orang-orang mengatakan ya, benar. Kemudian Al-Musili melanjutkan ucapannya, demikian juga dengan hati, apabila tidak diberi hikmah dan ilmu selama 3 hari akan mati. La ilaha illallah. Tak baca Al-Quran, sumber ilmu dan hikmah, 3 hari hati akan mati. Tak baca hadis Nabi SAW selama 3 hari pun akan menyebabkan kematian untuk hati.
tak baca daripada kalam-kalam para ulama, yang mana kalam-kalam mereka itu pada hakikatnya yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, pun akan menyebabkan mati. Tak baca Al-Quran, tak baca hadis Nabi, tak baca kalam ulama, 3 hari hati akan mati. On top of that, dia tak baca kalam Quran, Sunnah, kalam ulama, dia baca kalam-kalam orang yang tak beriman kepada Allah, dia baca kalam-kalam orang-orang yang jauh daripada Allah, dia baca kalam-kalam perkataan-perkataan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi sakit tambah hati dia. Tak baca Al-Quran menyebabkan 3 hari menyebabkan kematian bagi hati. Tapi dahlah dia tak baca Al-Quran, lepas tu dia baca pula kalam-kalam orang-orang yang jauh daripada Allah, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dengar lirik-lirik yang menjauhkan mereka daripada Allah, lebih menambahkan kesakitan ataupun kematian kepada hati tersebut. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi penting untuk jaga kita punya mata, jaga kita punya telinga. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh Al-Musili, kerana sesungguhnya makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan keduanya hati menjadi hidup, sebagaimana nutrisi tubuh adalah makanan. Barang siapa tidak memiliki ilmu, maka hatinya sakit dan pasti mati, tetapi dia tidak merasakannya. Orang hati dia mati tapi dia tak rasa. Kenapa? Kerana cinta dan kesibukan kepada dunia menghilangkan kepekaannya. Maksudnya sense dekat hati tu, yang hati tu mati, dah rosak. Sensor kat hati tu dah rosak. Patutnya ada sensor. Kan macam kalau engine kan ada engine check, tapi bila dia punya engine check tu punya sensor dah rosak, jadi engine rosak tapi sensor tak keluar. Macam tu juga hati kita ni, bila dipenuhi dengan kecintaan dunia, dia akan merosakkan sensor hati. Jadi bila hati tu mati ataupun rosak, berpenyakit, kita tak sedar. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kerana cinta dan kesibukan kepada dunia menghilangkan kepekaannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari waktu terbukanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari waktu terbukanya segala tertutup. Sesungguhnya manusia itu tidur dan mereka baru bangun ketika mati. Demikian keterangan dalam kitab Ihya. Banyak lagi ni, rasanya kita akan berhenti kat sini. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang tentang ilmu. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر ربي الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.